Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati barisan pentadbir, para guru, para ibu bapa dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, dapat kita berkumpul bersama-sama pada hari ini bagi mendengar taklimat pengoperasian sekolah yang akan bermula bagi tahun 1, part 2 dan 3 pada 18 Oktober 2021, manakala bagi tahun 4, 5 dan 6 akan memulakan sesi persekolahan mulai 1 November 2021. Adalah diharapkan sesi penerangan ini dapat memberi panduan kepada tuan-tuan dan perempuan bagi urusan anak-anak yang bakal memulakan sesi persekolahan kelak. Sesi penerangan ini akan meliputi semua aspek, terutamanya penggiliran yang akan dilaksanakan, bagaimana penyuraiannya, bagaimana kaedah pembelajaran dilaksanakan. Manakala di akhir sesi taklimat ini akan diadakan sesi soal jawab di mana tuan-tuan dan perempuan boleh bertanya terus kepada pihak sekolah, dan insya-Allah kami akan berusaha untuk menjawab sebaik mungkin pertanyaan tuan-tuan dan perempuan. Mana-mana persoalan-persoalan yang mungkin tidak dapat dijawab oleh pihak kami, insya-Allah kami akan panjangkan kepada PPD ataupun pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kerjasama dan sokongan daripada tuan-tuan dan perempuan, pengoperasian sekolah pada kali ini akan berjalan lancar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Guru Besar, yang dihormati barisan penolong kanan, guru-guru, ibu bapa, penjaga seterusnya murid-murid sekalian. Pada hari ini, saya akan kongsi, saya Suryati binti Hamdan, guru penolong kanan kurikulum. Dengan ini akan berkongsikan tentang penataran pembukaan sekolah 3.0 berkaitan jadual waktu murid, pengajaran dan pembelajaran semasa pembukaan sekolah. Baik, ini merupakan surat pemakluman berhubung manual pengoperasi pengajaran dan pembelajaran secara bergilir. Manakala ini pula merupakan jadual waktu 50% murid di sekolah dan di rumah. Pertama, bersemuka dengan menggunakan jadual waktu bersemuka. Yang kedua, murid di rumah, pembelajaran kendiri. Paparan ini merupakan contoh pembahagian murid dalam kelas yang mempunyai bilangan murid yang ramai seperti Darjah 2. Contohnya 42 murid dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A, minggu pertama, pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka, manakala kumpulan B, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Pada minggu kedua, kumpulan A, murid belajar secara pengajaran dan pembelajaran di rumah, manakala kumpulan B akan mengikuti pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka di sekolah. Sila lihat pada paparan ini. 3.7, murid yang melaksanakan PDPR secara sendiri boleh belajar mengikut kesesuaian mereka. Ibu bapa, penjaga atau murid boleh membuat jadual seperti jadual 2 sebagai salah satu cara untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah secara sendiri. Baik, di sini ibu bapa, penjaga boleh melihat sekolah rendah tahap 1. Hari pertama,
kedua, ketiga, keempat dan kelima. Dan sekolah rendah tahap 2, hari pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Ini merupakan contoh jadual pembelajaran secara sendiri murid sekolah rendah. Baik, ini merupakan jadual bersemuka murid. Murid yang hadir sekolah belajar secara bersemuka akan mengikuti jadual seperti biasa. Manakala murid murid kumpulan B yang mengikuti pembelajaran kendiri tahap 1 ataupun tahap 2 yang mengikuti pembelajaran di rumah, ini merupakan contoh mata pelajaran yang telah disusun. Jika kita lihat hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat akan disusun satu subjek teras dan subjek elektif. Ini merupakan untuk mata pelajaran di tahap 1. Sila lihat nota di bawah. Guru subjek memberi makluman berkaitan persediaan tajuk pelajaran, tugasan atau latihan yang perlu murid laksanakan semasa di rumah. Manakala murid menerima tugasan yang diberi oleh guru, laksanakan tugasan atau buat ulang kaji mengikut arahan yang diberi oleh guru subjek. Pembelajaran, perbincangan dan semakan akan dilaksanakan semasa murid bersemuka dengan guru pada minggu berikutnya. Baik, ini pula pembelajaran kendiri tahap 2. Juga pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat akan ada subjek teras dan elektif. Sila lihat nota di bawah. Guru subjek memberi makluman berkaitan persediaan tajuk pelajaran, tugasan atau latihan yang perlu murid laksanakan semasa di rumah. Murid menerima tugasan yang diberi oleh guru, laksanakan tugasan atau buat ulang kaji mengikut arahan yang diberi oleh guru subjek. Pembelajaran, perbincangan dan semakan akan dilaksanakan semasa murid bersemuka dengan guru pada minggu berikutnya. Selain daripada pembelajaran kendiri, terdapat juga kaedah pembelajaran yang lain yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, antaranya Didik TV, Astro, slot program TV Pendidikan RTM dan sebagainya. Jika kita lihat pada kaedah pembelajaran ini, aktiviti seperti menonton rancangan TV pendidikan, rakaman video, memberi maklumat dalam pelantar D5 atau sumberku, membuat buku skrip, projek mudah, aktiviti amali mudah atau membaca buku atau modul atau buku teks atau nota boleh diberi kepada murid untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah secara sendiri. Untuk itu, setakat ini dahulu perkongsian kita. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Selamat kembali ke sekolah, selamat maju jaya dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Hasnida binti Rejab, GPKM SK Kompleks KLIA akan menerangkan beberapa SOP menurut garis panduan 3.0 pembukaan sekolah bagi bulan Oktober November tahun 2021.
SOP dimulakan dengan waktu pagi di mana murid akan dilintaskan mengikut kumpulan kecil. Penjaga dikehendaki menurunkan murid-murid di bahagian kiri bahu jalan dan murid akan dilintaskan secara kumpulan kecil dengan penjarakan fizikal 1 meter. Selepas itu, apabila murid masuk ke kawasan sekolah, mereka diwajibkan memakai pelitup muka. Murid-murid juga digalakkan jika mempunyai pelitup muka berganda adalah lebih digalakkan. Apabila memasuki kawasan sekolah, pastikan murid-murid kita memakai pelitup muka dengan sempurna, iaitu pelitup muka yang baru bagi setiap hari. Apabila memasuki saja kawasan tu, mereka akan diberi saringan kesihatan di kawasan yang disediakan, di mana apabila mereka berjalan itu mereka harus mengekalkan jarak 1 meter. Jika didapati suhu melebihi 37.5 disebabkan mereka berjalan tu, murid-murid akan disuruh berehat sebentar untuk memastikan suhu mungkin akan turun. Apabila saringan dijalankan lagi sekali, didapati suhu tersebut tinggi melebihi 37.5, kalau mohon penjaga memberi kerjasama untuk menjemput anak masing-masing. Apabila suhu didapati melebihi 37.5, murid akan dimasukkan ke bilik isolasi sementara menunggu para penjaga mengambil anak mereka. SOP di dalam kelas pula, murid akan masuk ke dalam kelas mengikut barisan dengan mengekalkan penjarakan 1 meter. Sebelum masuk, murid akan disanitasi dengan cecair sanitasi tangan sebelum mengambil tempat duduk masing-masing. Murid masih kekal berada dalam penjarakan 1 meter di mana mereka akan duduk di tempat yang telah dihaskan oleh guru-guru kelas tersebut. Ada nama telah dilekatkan di atas meja tersebut. SOP sewaktu rehat, murid-murid akan makan di meja masing-masing. Mereka akan dibekalkan dengan makanan yang telah ditempah di kantin. Setiap murid akan mendapat makanan yang telah ditempah. Sementara itu, murid-murid lebih digalakkan jika dapat membawa bekal makanan daripada rumah. Kemudian sebelum mereka makan, mereka akan beratur mengikut penjarakan dan akan bergilir mencuci tangan di luar kelas masing-masing. SOP semasa membasuh tangan tersebut, murid-murid akan keluar dari kelas mengikut penanda arah yang telah ditetapkan. Keluar mengikut masuk mengikut pintu depan dan keluar mengikut pintu belakang. Selepas murid-murid membaca doa, mereka akan makan bersama-sama di tempat mereka sendiri. SOP semasa hendak ke tandas, murid mohon meminta kebenaran untuk keluar ke tandas, di mana di tandas kita telah sediakan pas keluar. Ada 4 pas keluar, bermakna 4 orang murid saja yang boleh masuk ke tandas pada satu-satu masa, dan mereka perlu memakai pas ataupun tag yang telah disediakan dan disangkut di luar tandas. Walaupun berada di luar kawasan tandas, murid tersebut masih perlu menjaga penjarakan fizikal masing-masing dengan jarak 1 meter, di mana tanda penjarakan telah diletakkan di sana, dan mereka perlu menunggu sehingga murid keluar
gantungkan tag di tempat yang disediakan, barulah murid yang seterusnya dibenarkan masuk. Ini bermakna pada satu masa tandas akan cuma boleh muat untuk 4 orang sahaja bagi mengekalkan penjarakan murid. Selepas murid keluar dari tandas, mereka dikehendaki mencuci tangan di mana mereka perlu mencuci di sinki yang telah disediakan. Pihak sekolah juga turut menyediakan cecair pencuci tangan supaya murid sentiasa berada di dalam keadaan yang bersih sebelum masuk ke kelas semula. SOP semasa di surau atau musola. Surau adalah disediakan untuk murid lelaki sahaja dan musola adalah untuk murid perempuan. Mana seperti yang diamalkan semasa sama seperti masuk ke kelas, mereka perlu berada dalam barisan iaitu penjarakan 1 meter dan berada di dalam surau. Murid perempuan perlu membawa telekung dan sejadah sendiri, manakala murid lelaki perlu membawa sejadah sendiri. Tempat penjarakan telah ditandakan oleh cikgu-cikgu, jadi murid mesti bentang sejadah tu ikut tanda yang telah ditetapkan. Selepas bentang sejadah barulah murid akan keluar untuk mengambil wuduk dan murid akan berada dalam surau mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan dan berada di dalam pemantauan ustaz dan ustazah. Berikut adalah SOP sewaktu murid keluar dari kawasan sekolah selepas tamat waktu persekolahan, di mana murid akan dilintaskan ke astaka di seberang jalan oleh guru yang bertugas. Pastikan semua ibu bapa di luar sana menghantar dan menjemput anak-anak mengikut waktu yang telah ditetapkan dalam jadual waktu yang akan dibekalkan oleh guru kelas, supaya dapat kita menjamin keselamatan anak-anak semasa berada di luar kawasan sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga pembukaan sekolah kita pada kali ini akan berjalan lancar dan berterusan sehinggalah ke cuti sekolah yang seterusnya. Selamat kembali ke sekolah.